Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita nak mendekati sebuah pusat pengajian Islam yang tersohor, iaitu Pusat Pengajian Darul Hadis. Lokasinya terletak di Kampung Tok Keling, Mukim Derga, dalam daerah Kota Star, Negeri Kedah Darul Aman, Malaysia. Pohon sirih tumbuh melata di atas junjung tempat singgahnya. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Jom kita ke Pusat Pengajian Darul Hadis untuk mengetahui kisah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berkaitan dengan Darul Hadis ni. Jadi asal penubuhannya adalah beberapa orang individu, para alim ulama yang mereka ni berkumpul, dan mereka ni rata-rata belajar daripada India. Yang pertamanya adalah Syekh Nuruddin, yang keduanya adalah Syekh Fahmi Zamzam, yang ketiganya adalah Ustaz Suhaimi Haji Ahmad. Jadi ketiga-tiga mereka ni belajar di India, dan bila balik datang ke Malaysia, mereka bercadang untuk nak adakan pengajian ilmu hadis. Jadi bermula daripada pengajian umumi yang diadakan sikit demi sikit sehinggalah sampai ke peringkat di mana mereka bercadang untuk menubuhkan sebuah madrasah ataupun sebuah ma'had yang mana membincangkan dan mempelajari berkenaan tentang ilmu hadis. Akhir sekali dapat tanah di kawasan Kampung Tok Keling ni yang berkeluasan lebih kurang 6 relung setengah keluasan yang diwakafkan oleh Tuan Haji Muhammad bin Syafi'i. Jadi alhamdulillah tanah ni dirasmikan pada 9 September 2006. Dirasmikan oleh Syekh Nuruddin. Kemudian pada 10 September 2006, keesokan harinya, almarhum Ustaz Suhaimi Haji Ahmad meninggal dunia. Maka bermula daripada situlah diambil alih oleh pemimpin AJK yang baru, dan juga bermulanya madrasah ataupun pusat pengajian Darul Hadis ni iaitu pada tahun akhir 2011, pada bulan 12 2011. Dan ketika itu mudir pertama yang dilantik adalah Al-Fadhil Syekh Zainul Asri bin Hadi Ramli. Dia merupakan mudir yang pertama. Bermula daripada situlah maka Darul Hadis berkembang sikit demi sedikit. Bermula dengan anak pelajar yang hanya sekadar lebih kurang 15 orang. Kemudian bertambah sikit demi sikit sehinggalah ke hari ini, iaitu anak pelajar seramai 140 orang. Jadi pelajar sehingga ke hari ini seramai 140 orang, dan sehingga ke hari ini pembangunan yang ada di tapak ini sikit demi sikit kita naik, bermula dengan kompleks, kemudian adanya asrama, dan sehingga ke hari ini kita ada rumah-rumah tetamu yang ada pada hari ini, alhamdulillah. Bertujuan ditubuhkan pusat pengajian ini adalah untuk kita melahirkan anak-anak yang mereka ini belajar dan juga menghafal Al-Quran Karim, serta belajar berkenaan tentang hadis Nabi Muhammad SAW, serta menghafal matan-matan yang berkaitan dengan ilmu alat untuk mereka mengkaji berkenaan tentang Al-Quran Karim yang mereka hafal. Jadi di sini ada dua aliran pengajian. Aliran yang pertama adalah menghafal Al-Quran selama 3 tahun. 3 tahun yang pertama masuk, mereka akan hafal Al-Quran. Kemudian 4 tahun yang berikutnya, mereka akan belajar di peringkat tafaqquh fiddin. Di sinilah mereka perlu untuk menghafal hadis Nabi SAW dan juga menghafal beberapa matan-matan ilmu asas untuk mereka memahami daripada Al-Quran yang mereka hafal dan daripada hadis Nabi SAW yang mereka hafal. Jadi matlamat dan tujuan penubuhan Darul Hadis ni adalah untuk melahirkan anak-anak yang mereka ini menghafal Al-Quran, dan juga mereka ini mampu untuk memetik kalam-kalam dan juga ayat-ayat Al-Quran apabila berbicara, dan mereka memahami daripada ayat Al-Quran tersebut.
Kelebihan mereka di sini, bila mana habis Al-Quran 30 juzuk, mereka akan belajar bahasa Arab. Maka selama 4 tahun mereka belajar bahasa Arab, sehingga kan dalam satu tahun itu kitab ataupun madah yang mereka pelajari sebanyak lebih kurang 14 hingga 17 mata pelajaran. Kesemuanya dalam bahasa Arab, bertujuan untuk mereka mendalami bahasa Arab dan juga mereka memahami daripada Al-Quran Karim serta hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan di antara Pusat Pengajian dan juga Yayasan Pak Si. Yayasan Pak Si adalah sebagai penaung kepada Pusat Pengajian Darul Hadis. Jadi asal-asal penubuhan Yayasan Pak Si, maka daripada situlah mereka bercadang untuk menubuhkan sekolah di bawah Yayasan Pak Si. Maka sehingga ke hari ini ahli lembaga pengarah bagi Darul Hadis adalah Yayasan Pak Si. Maka saya selaku mudir yang menguruskan Ma'had Darul Hadis ni, tetapi di atas lembaga-lembaga adalah dalam kalangan ahli lembaga pengarah Yayasan Pak Si. Bercakap berkaitan dengan sumber keuangan, jadi kami di sini pertamanya kami meletakkan yuran kepada anak-anak pelajar di sini. Tapi yuran yang diletakkan tu sebenarnya tidak mampu untuk menampung kos pengurusan makan minum pengajian, gaji yang diuruskan di peringkat sekolah. Akhir sekali pihak Darul Hadis kita melakukan tindakan, iaitu dengan cara kita membuka sumbangan dana daripada orang ramai. Jadi ada dalam kalangan korporat-korporat, orang-orang kaya, orang-orang yang pemurah yang mereka nak memberikan sumbangan kepada Darul Hadis. Tak cukup dengan tu, pihak Darul Hadis juga membuat satu platform untuk kita berniaga. Sebab kita nak, kalau boleh, sumbangan daripada orang ramai itu win-win situation. Bukan hanya sekadar mereka memberi sumbangan kepada Darul Hadis, tetapi juga mereka mendapat hadiah ataupun mendapat barangan, produk yang dikeluarkan oleh Darul Hadis. Jadi kita mengeluarkan beberapa produk-produk, kita jual benda tu, supaya orang yang membeli, mereka mengenali Darul Hadis dan juga mereka memberi sumbangan, membeli sambil menderma. Selain daripada tu, kita juga menjadi ejen ataupun kita menjadi sebagai kedai runcit untuk orang-orang yang datang pengajian di sini, mereka membeli barang-barang daripada Darul Hadis. Sebagai contoh, sabun, kemudian kambing perak dan juga lain-lain. Fasiliti yang ada di Darul Hadis ni, alhamdulillah beberapa buah blok bangunan telah pun dibina hasil sumbangan wakaf daripada orang ramai. Jadi yang utamanya adalah kompleks utama, iaitu kompleks utama padanya ada Dewan Pengajian Umumi, kemudian ada surau dan juga ada kelas-kelas pengajian. Kompleks utama ni ada 3 tingkat, maka semua pengajian diadakan di sini, sehingga kan ada satu-satu waktu ketiga-tiga tingkat ni digunakan untuk pengajian. Di bawah pengajian umumi, di tengah pengajian untuk perempuan, di atas pengajian untuk lelaki. Selain daripada tu, kita ada asrama perempuan yang boleh memuatkan seramai 120 orang dalam satu masa. Dan kita ada juga asrama baru yang baru siap, iaitu asrama lelaki yang boleh memuatkan seramai lebih kurang 180 orang dalam satu masa. Walaupun begitu, tetapi pihak kami Darul Hadis tidak mengambil secara sekaligus sebanyak untuk memenuhi asrama tersebut. Hanya sebahagian yang kita ambil supaya pengurusan menjadi semakin baik dan juga semakin elok dengan pertambahan pelajar dari tahun ke tahun, sikit demi sikit. Untuk anak-anak pelajar di luar sana yang ingin memasuki ke Darul Hadis, maka syarat yang diletakkan tidaklah tinggi. Hanya mereka ini berkeinginan untuk belajar agama, menghafal Al-Quran. Dan juga syarat umur yang diletakkan paling muda 10 tahun. Paling muda 10 tahun dan juga paling tinggi, paling tua umur dia 14 tahun untuk mula masuk ke Darul Hadis, 14 tahun. Jadi mereka ni akan belajar di sini selama 7 tahun. Dan di antara kelebihan Darul Hadis ni, kenapa anak-anak di luar sana perlu masuk, adalah kerana guru-guru yang kita pilih yang mengajar di Darul Hadis ni adalah guru-guru yang mereka berkebolehan.
Di antaranya adalah guru-guru tahfiz yang mereka ini keluaran daripada mahad tahfiz dan juga institusi tahfiz serta universiti, dan juga guru-guru di peringkat tafaqquh fiddin. Mereka ni kesemuanya adalah guru yang lahir daripada graduan Timur Tengah. Ada yang daripada Mesir, ada yang daripada Sudan, dan ada yang daripada Yaman. Jadi pengharapan kita, guru-guru yang mereka ini pernah belajar dengan orang Arab di negara Arab di Timur Tengah, maka mereka boleh untuk mengajar anak-anak di sini untuk mendalami lebih dalam berkenaan dengan bahasa Arab. Selain daripada pengajian dalam kelas, kita juga ada pengajian yang berbentuk co-curriculum. Anak-anak belajar di sini kita terapkan berkaitan dengan qasidah memuji Rasulullah SAW. Bukan takat tu, mereka juga ada permainan sukan seperti pingpong, bola, bola jaring dan juga lain-lain. Dan juga kita ada di sini kelab-kelab. Sebagai contoh, kelab multimedia, kelab sukan dan juga lain-lain. Jadi disitulah akan menjadikan anak ni bukan hanya sekadar mereka ini belajar dalam kelas, tetapi juga mereka ini mahir dari segi perkara yang di luar daripada kelas. Itu pengharapan yang kita letakkan. Untuk projek tahun 2021, kita sedang naik taraf bangunan kompleks ini. Jadi bangunan kompleks kita ni memerlukan tambahan tandas di tingkat 3 dan juga tambahan pejabat di tingkat 2. Jadi kita bercadang untuk membina satu bangunan yang mana bangunan ini dia bersama-sama dengan kompleks ini, dan ada tambahan bangunan-bangunan yang lain. Kos pembinaannya adalah sebanyak RM600,000. Dan juga saya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang mana yang ingin menjadikan Darul Hadis ni adalah sebagai tempat untuk mendapatkan pahala pada hari akhirat. Kita sebut sebagai investment akhirat, pelaburan untuk hari akhirat. Maka di sinilah merupakan tempat yang terbaik. Selama mana anak-anak di sini mereka belajar Al-Quran, selama mana anak-anak di sini mereka belajar tentang hadis, maka selama itulah tuan-tuan akan mendapat pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, saya mengharapkan kepada mereka yang menonton di luar sana untuk sama-sama membantu dan juga menyokong Pusat Pengajian Darul Hadis bagi kita melahirkan anak-anak pelajar di sini yang mampu untuk keluar dan juga mampu untuk membimbing masyarakat untuk dekat dengan agama dan juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk ibu-ibu dan juga ayah-ayah di sana yang ingin menghantar anak-anak ke sini, boleh menghubungi nombor telefon yang tertera di bawah ini, ataupun boleh juga untuk melayari laman web rasmi yang kita letakkan di bawah ini. Jadi saya mengharapkan supaya ibu-ibu dan juga ayah-ayah di sana memberi bantuan kepada kami dalam bentuk keuangan, dan paling tidak pun adalah mendoakan kepada kami supaya diberikan rahmat dan juga diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Darul Hadis akan semakin berkembang daripada semasa ke semasa. Semoga paparan kisah Pusat Pengajian Darul Hadis ini memberi sedikit info kepada tuan-puan di serata pelosok negara dan Nusantara. Dengan lahirnya ilmuwan-ilmuwan Islam dari Pusat Pengajian Darul Hadis ini, semoga syiar Islam akan terus gemilang. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika sukar, pemudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Pada waktu doa, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang kau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Sallallahu alaihi wasallam.